Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita guna kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Sambungan muka surat 242. Di bawah tajuk mencari keuntungan melalui perniagaan. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita masih membincangkan bab profession pekerjaan. Malam ni kita masuk dalam profession sebagai ahli perniagaan. Jadi yang ni ramailah tuan-tuan. Jaga ni ramai macam-macam jenis jaga. Toki-toki banyak depan ni toki. Jadi hak menjaga dia kena mengaji. Wajib dia mengaji bab ni. Kalau dia nak selamat dengan perniagaan dia dunia akhirat, wajib mengaji. Kalau tak mengaji tak payah duk menjaga lah tuan-tuan. Nah, takut untung dunia rugi akhirat. Macam tu. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Malam ni kita mula muqaddimah dia dulu nah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Islam menyeru menerusi dalil Al-Quran dan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu seruan yang positif untuk melibatkan diri dalam perniagaan dan menceburkan diri dalam perniagaan. Menjaga-menjaga ni seruan Quran. Menjaga-menjaga ni seruan daripada Nabi Muhammad SAW. Dia telah menggalakkan orang Muslim supaya berlayar. Ini zaman dululah sebut dalam Quran. Berlayar dan mencari pasaran yang baru di negeri lain. Dan perbuatan ini dinamakan di dalam Al-Quranul Karim mencari kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaghuna fadlan min Allah. Jumpa ayat jenis yabtaghuna fadlan min Allah. Nyaga dah tu tuan-tuan. Nah, kita baca hari Jumaat untuk surah Jumaat. Surah itu patut dibaca pada hari Jumaat. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai solat Jumaat tu, fa iza qudiyatis salat, apabila kamu selesai solat Jumaat tu, fantashiru fil ard, maka hendaklah kamu bertebaran di atas muka bumi. Buat apa? Wabtaghu min fadlillah, dan carilah daripada kelebihan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tu nama dia menyaga. Disebut kelebihan fadlun. Kelebihan. Sebab menyaga memang lebih. Nah, hak kaya atas dunia ni siapa dia? Nabi. Menyaga ke cikgu? Nampak? Cikgu ni kais pagi makan pagi, kais petang pandai. Pergi sekolah nak. Cikgu tarah dia macam tu je. Nama sedak cikgu dengan hak motong lebih kurang. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi dia menjaga lain. Cuma musim Covid ni lain sikit. Kalau musim biasa, lain. Dia menjaga ni. Ramadan saja berapa banyak dia boleh buat keuntungan. Nah, satu Ramadan boleh makan setahun ke 2 tahun. Lebih ada tu. Tu nama fadlun minallah. Kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tu dia tak pergi menjaga. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk solat Jumaat, azan Jumaat. Azan kedua lah kalau kita lah ni, sebab 2 kali azan. Maka segeralah kamu untuk ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah tu solat. Nah, wa aqimis solata li zikri. Dirikan solat untuk ingat aku. Untuk kamu mengingati Allah, untuk kamu solat. Wa zarul bai', hujung. Tinggalkan jual beli, tinggal menyaga. Kena tinggal menyaga. Haram menyaga masa azan kedua tu, azan Jumaat. Haram, tidak sah, dosa. Bagi orang-orang yang wajib Jumaat, kalau dia menyaga waktu itu, haram, tidak sah, dosa. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati, tutup lah kedai. Kedai runcit mudah, tarik serak, selesai, tutup. Nah, kedai makan, bayar tutup lah. Tak senang. Kedai makan, patut waktu Jumaat, kalau pukul 1 masuk Jumaat, pukul 12 tutup dah. Buka balik pukul 2. Tak signboard. Nah, 8 pagi hingga 12 tengah hari, 12 hingga 2 untuk rehat, untuk solat. Pukul 2 buka mula. Nah, atau ada kedai buat macam tu, ada dia tak signboard. Ada kedai dia buka tu. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, menjaga waktu itu. Kalau bini dia menjaga, okeylah bini dia perempuan, hak beli kalau lelaki, hak beli itu salah Allah. Tutuplah sah, takkan rugi punya. Wallahu khairur razikin. Hujung ayat mak tu. Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Jangan takut lah. 1 jam kamu takkan papa, kamu takkan miskin papa kedana. Dengan 1 jam setengah kamu tutup kedai untuk bagi laluan pada solat Jumaat. Allah sebut di hujung, wallahu khairur razikin. Allah lah yang sebaik-baik memberi rezeki. Takut apa? Dia jamin, bukan ayah kita jamin, bukan kerajaan kita jamin, Allah jamin. Takut apa? Dia cipta kita, dia yang bagi rezeki pada kita. Takut untuk kedai? Jawab lah. Tak apa, siakak apa? RM1,600. Tak tutup tu ya. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Macam tu Mula-mula dia wazarul bai', tinggalkan jual beli. Fa iza qudiyatis solat, bila selesai solat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menjaga mulalah. Jaga semula. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, nak kita kalimah yabtaghuna min fadlillah, jumpa mana-mana ayat artinya menjaga. Tengok ayat pertama dia bagi firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Tengok Dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki daripada limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Dan yang lainnya pula orang-orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agamanya. Ada beberapa jenis manusia lah. Baik. Al-Quranul Karim menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa berihsan, melakukan kebaikan kepada manusia yang menyediakan dirinya untuk menempuh jalan-jalan perniagaan dalam negeri dan luar negeri,
dengan mengadakan perhubungan dengan rakan niaganya di seberang laut menerusi alat-alat pengangkutan yang sudah terkenal sejak zaman dahulu lagi, supaya terlaksanakan cara perniagaan antara bangsa. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahawa Dia dengan sifat rahmatnya telah menundukkan lautan itu untuk dilalui oleh kapal-kapal perniagaan di atas mukanya. Walaupun laut tu dalam tapi tak tenggelam. Allah menundukkan laut untuk manusia berlayar. Mana firman Dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa taral fulka fihi mawakhir litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Tadi pula walitabtaghu min fadlihi. Samalah. Engkau melihat pula kapal-kapal membelah air belayar padanya. Diadakan semuanya itu supaya kamu dapat mencari rezeki daripada limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Nyagalah tu. Dan supaya kamu bersyukur. Dua nah. Baik, banyak ayat dia bagi, saya tak baca semua lah. Tuan-tuan, ambil satu dua sudah. Baik, kita pergi seterusnya muka surat 245. Hak lain tuan-tuan boleh baca lah. Nah, bukan saya nak tafsir, nak membaca beberapa ayat yang diberikan saja. Okey, 245 tengok bawah. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada kaum Quraisy ketika Dia memudahkan bagi mereka dengan dua pelayaran perniagaan pada setiap tahun, iaitu pelayaran ke negeri Yaman pada musim sejuk. Musim sejuk pergi Yaman niaga. Dan pelayaran ke negeri Syam, Syria pada musim panas. Dua musim tu. Mereka dapat meneruskan pelayaran itu dengan aman dan sentosa disebabkan kelebihan perlindungan mereka terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, iaitu Kaabah. Orang Quraisy menjaga Kaabah, nah dia dapat kelebihan itu. Maka hendaklah mereka mensyukuri anugerah ini dengan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, Tuhan kepada rumah yang mulia yang di Kaabah, dan Tuhan yang memberikan kelebihan itu kepada mereka. Baca surah Quraisy ni nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Tuan-tuan nak cari maklim, di sinilah surah. Semua hujung maklim lah. Quraisy, Saif, Al-Bait, Ju', Khawf, semua nama dia maklim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, bukan ajar tajwid, nak cerita lah. Maksudnya kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy penduduk Mekah, iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah, yakni Kaabah ini, Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Surah Quraisy ayat 1-4. Allah bagi rezeki sembah dia lah, duk sembah tok kau buat apa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, walaupun ayat ini tujukan untuk Quraisy yang sembah berhala tu, dia terpakai untuk semua sampai hari kiamat. Siapa-siapa hadut sembah berhala tu berhentilah. Masuk Islam lah. Allah yang bagi rezeki, kamu menyaga ni kaya raya tapi pergi sembah tokong, tak boleh. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Islam juga telah mempermudahkan bagi kaum muslimin suatu peluang untuk mereka dapat bertukar barang perniagaan di antara mereka pada setiap tahun, iaitu pada musim haji ke Baitullah Al-Haram ketika mereka datang beramai-ramai kepadanya. Pergi niaga sana. Baik, seterusnya akhir sekali muka surat 247. Saya nak baca semua nah. Nak ambil sikit-sikit. Itu pun baca dan terjemah sahaja, tidak ada tafsir. 247 ayat rijalun itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya
yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli, daripada menyebut serta mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan solat serta memberi zakat. Ini peringatan untuk yang niaga lah. Jangan sampai perniagaan anda menyebabkan anda lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak dia sebut sini yang pertama sekali solat. Niaga lah apa pun, solat 5 waktu jangan sampai terlepas. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, niaga 9 lembu ke apa daging kan. Nah, darah tu basuh bagi elok, lepas tu pergi solat. Tak ada masalah. Dengan alasan darah saya tak boleh solat najis. Jangan, tidak ada alasan. Apa pun kita buat, termasuklah niaga ataupun apa pun, solat 5 waktu tu jangan tinggal. Cuba try jalan-jalan tengok depa ni solat ke tak? Try jalan tengok. Aku kan majlis agama kan. Tak kira majlis agama tak majlis agama. Saya duk try juga kalau sekali sekala tu. Nah. Kadang-kadang kita yang boleh solat jamak, kita boleh solat jamak. Agak waktu maghrib ni kita berhenti sah di kedai makan. Dan kita niatkan jamak takhir dalam isyak. Saya tengok orang duk niaga, hak duk goreng, hak duk buat makanan, dia solat dak. Kita order sampai tu, elok sampai Allah Akbar order. Maghrib kan lama mana? Nah, tuan-tuan, nak sampai order tu kalau masa siakat berapa lama siakat? Hak 1,100 berapa jam? Kita sambil kita boleh solat jamak, dia orang situ mana boleh jamak. Dia tengok dia duduk masak, tak solat sampai masuk isya tu pelumpang Melayu Muslim. Nak tengok banyak dah. Nak pergi mana Johor Bahru tak ya, kalau start banyak. Macam tu lah tuan-tuan. Dia kena tokey tu kerah. Tokey tu yang Islamik sikit. Dia pastikan dia punya pekerja dia solat. Tuan-tuan pergi Keramat, restoran Keramat. Sebab dulu saya duduk situ, saya ALP dengan Keramat tu berapa kilometer, 2 kilometer je. Tekannya tak ada gear 5 apa ya. Tengok dia ada satu surau. Surau dia memang mahal lah. Sebab bukan mahal apa, buat dengan kayu jati. Walaupun kecil tapi comel, mahal. Dia ada satu surau. Pekerja dia kebanyakan kalau lelaki pakai kopiah lah. Siapa pernah pergi makan tahu. Nah, dia pastikan mereka solat Zuhur, dia akan bertukar-tukar lah solat asar gitu juga. Dia pastikan pekerja dia solat. Siapa-siapa nak kerja dengan dia wajib solat. Hak tak solat pun main kerja dia kena solat. Bukan kata kerja dengan dia wajib solat. Solat tu wajib dah daripada awal. Tapi dia tambah lagi, kerja dengan aku wajib solat. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, kita mesti jaga lah. Bukan kita jaga kita saja, kita je solat. Hak bawah kita tak solat, tak boleh lah. Kita bos, kita ketua jabatan di satu-satu jabatan, pastikan staf-staf kita solat bawah kita tu. Tak boleh kata aku kan jaga solat mereka, aku jaga kerja sudah. Buat urusan pentadbiran saja, solatkan kerja aku, kerja hang ketua. Kalau di pejabat tu ada surau, hang kena pastikan staf hang solat situ. Banci tengok kalau staf ada 80, berapa orang tu orang solat di surau. Kalau ada makanan, ada kantin situ, ada kedai makan situ, mereka tak boleh keluar. Tiba-tiba kenapa solat zuhur tak boleh ramai, kenapa solat asar tak boleh ramai. Kita sebagai ketua jabatan kena ambil tahu hal itu. Di bawah kita tu. Tak senang lah tuan-tuan. Gaji RM40,000 tak padan dengan gaji tu. Kalau kita jenis buat lupa. Sebab tu ramai pengarah-pengarah di jabatan-jabatan, dia duk panggil juga ustaz-ustaz pergi ceramah. Kadang tu buat sebulan sekali kuliah bulanan untuk staf dia. Itulah usaha dia. Dia tak boleh nak pergi rekah seorang-seorang. Dia panggil dia buat, mai ustaz mai ceramah kita pergi dengar. Tu pun ramai yang tak masuk. Kecuali dia suruh buat pendaftaran masuk. Bila nak ceramah masuk, tulis nama, daftar. Siapa-siapa tak masuk apa alasan, mungkin dia akan adalah apa-apa dia nak buat. Mungkin ramai macam tu. Nah, kita kena buat macam tu lah. Tidak boleh kita pakai kita saja ni bab solat ni bab lain. Tak boleh. Nah,
Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kena jaga. Kemudian zakat, dah menjaga, dia ada zakat perniagaan. Nah, zakat perniagaan. Kalau kita bela lembu, bela kerbau dengan tujuan untuk makan, tiba-tiba sampai nisab, keluar zakat. Kalau kita bela untuk perniagaan, maka keluarkan zakat perniagaan. Nah, itu tak boleh lupa. Solat, zakat itu semua kena jaga. Itu syarat-syarat yang kena dijaga oleh orang-orang yang meniaga. Pastikan perniagaan itu tidak melalaikan dia daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala, solat, zakat dan sebagainya. Sebab inilah yang berlaku kepada peniaga, dia memang lalai lah. Lalai daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jenis-jenis kuliah ni memang tak ada. Ada jenis kuliah. Dia buka kedai pukul 5 petang, tutup pukul 12, nak mai dengar kuliah sana. Tak ada tak ada pasal. Jumaat khutbah pun sampai tu dah tu khatib kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salat sampai tu ya sih. Tak ada apa. Sampai khutbah Jumaat pun tak dengar. Kuliah yang kata apa? Sibuknya kau. Allah ruginya. Dia bukan jenis ni. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Baik. Habis. Kita masuk pula kepada hadis. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang galakkan menjaga ni. Itu ayat Quran saya pilih-pilih saja. Tengok yang bawah tu. Apa yang terdapat dalam sunnah Nabi SAW 247 bawah sekali ya. Sebenarnya agama Islam sangat menggalakkan umatnya bekerja dan menceburi perniagaan. Baginda SAW mengambil berat terhadap masalah ini dan cuba meletakkan asas daripada kata-kata, perbuatannya dan apa yang dianjurkan baginda SAW. Hadislah tu. Nah, perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan apa dianjurkan itu nama dia hadis. Baik, Rasulullah SAW bersabda. Jadi hak menjaga dengar boleh. Kalau boleh hafal hadis ni. Nah, minggu depan baca depan aku nak pergi Merkah. Minggu depan ASSM periksa budak-budak 22 bulan. Nah, baca hadis. At-tajirus saduqu al-aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Atas dulu silap bawah. At-tajirul aminu as-saduqu ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Itu hadis pertama, riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim mensahihkannya. Maksudnya peniaga yang amanah. Tengok, dia sebut peniaga amanah. Nabi memang dia sifat dia amanah sehingga digelar Al-Amin, orang yang sangat amanah. Dan dia menjaga lah, dia menjaga harta Khadijah sebelum dia menikah tu, sehingga Khadijah berkenan dengan Nabi di segi amanah dia menjaga, dan juga dia buat banyak bawa keuntungan sebenarnya. Peniaga yang amanah, as-saduqu, dan dipercayai. Nak dapat tu lah kalau kita menjaga, pastikan kita dapat al-amin, as-saduq, yang amanah dan dipercayai. Itu syarat-syarat menjaga sebenarnya, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, amanah lah. Kalau harga dia modal kita 20, bagi tahu modal saya beli 20. Nah, ni dah saya beli 20, beli 10 lah sebenarnya. Repo. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tengok diskaun 50%. Kita masuk supermarket kan, 50%, 75%. Tengok harga, dia 300. 300 diskaun 50, apa harga? 150. Dulu dia jual 150. Mana tu dia diskaun balik harga asal. Bodoh kita. Nak tipu dengan diskaun. Tengok tak ya. Nah, tengok harga tak masuk akal. Memang diskaun 50%, tapi harga tu tak masuk asal.
Mana hak 50% tu, hak dulu dia jual hak tu sebenarnya. Tapi dia penaik harga, dia diskon 50%. Betul tak? Okey tahu lah. Daging tak lewat. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Mana ada amanah? Ha? Tak ada amanah. Kita tengok dia menyaga tu, habis ke makanan tu? Banyaknya makanan. Nampak macam tak habis. Esok niaga lah. Makanan tu agak berangat. Aduh, tuan-tuan. Balik-balik cicuh, ya Allah, masang, basi. Sebab hak malam tak habis, dia simpan, dia panas balik. Nah, nyaga mula. Amanah kan gitu. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Macam tu. Nah, dia bukan kira, dia pentingnya ni. Yang ni ya. Ayat tebu dengan ayat paik sama banyak. Satu tong tu separuh ayat tebu, separuh ayat paik tu Encik Nazir. Kita isap ya Allah tawak habis. Masuk ayat gula. Nah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jual air kelapa. Memanglah sebiji dia ada jual RM4, ada RM4.5, paling mahal apa RM5. Ya kelapa dia tu bukan sama. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita tak boleh nak buat sebiji gitu. Hak ni isi dia beringus memang RM5 juga. Hak ni isi sedap sikit RM5 juga. Mana boleh? Tak boleh. Maka kita kena buat cara lain. Kita letak macam ada tengah buat, dia buat satu panggil kolej tahu. Sini panggil apa kolej kat? Kolej dengan tukar TL tu nah. Kolej tu dia buat ukur ayat sama banyak. Isi tu dia ambil campur semua, dia buat sama banyak isi. Baru sama. Nak pakai sebiji tu tak boleh, dia tidak akan sama ya. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kalau nak jagalah, nak jaga. Kalau tidak kita kena tukar harga. Hak ni sebab dia hinguh ni sikit-sikit, RM3.5. Oh, hak ni sebab isi tebal RM5. Tak apa, ni dah hinguh RM5, isi RM5 tu. Mau nak jaga kelapa. Yang menjaga nanti kena ketok kepala. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jahat jual durian ni kata apa? Lagi pakar tipu jual durian. Dah lama dah tipu lagi. Allahu Rabbi. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak tu paling kena jaga. Al-aminu as-saduku, jual kereta. Nak kena cerita kereta ni sejarah dia macam mana? Sejarah dia orang dah pakai dah 5 tahun ni used car ni. Dan ini masalah dia, enjin dia ada sikit masalah. Ada bocor sini sikit lah, minyak hitam dia kena cerita habis. Sebelum orang beli ni TikTok. TikTok kalau otak dia TikTok. Okey, sebulan apa kerah. Nak cerita apa yang kita tahu, kita kena maklumkan. Kita tak boleh tipu orang bila kita nak jaga. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak ada untung, tidak ada berkahnya kalau kita tipu. Nampak dunia kita boleh beli banyak, kita boleh jual kereta yang tak apa elok dengan harga yang mahal. Nah, tapi kita menipu orang, duit kita dapat tu dengan cara tidak amanah, maka tidak ada keberkatahan. Niaga apabila pun duk macam tu, takkan jadi kaya. Nah, begitu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, payah sikit niaga ni. Nah, walaupun letak bahasa Arab as-sayyarah. Tu apa? Doktor Akli. As-sayyarah. Nah, tak kira siapa pun jaga buh bahasa Arab ke, tulis Jawi ke, tulis Rumi ke, al-aminu as-saduq, selamat. Kalau tidak ada al-aminu as-saduq, makuhkah. Nah, dia akan dapat apa? Nabi sebut ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Dia akan dibangkitkan bersama-sama orang-orang mati syahid nanti di akhirat. Itu dia kelebihan lah. Kelebihan tu. Baik, hadis yang kedua dia bunyi lebih kurang, ditambah sikit. At-tajiru as-saduku al-aminu. Tadi al-aminu as-saduku, yakni as-saduku al-aminu. Sama, cuma dia ubah kalimah saja. Makna tetap sama. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Yang tadi ma'an syuhada, ni tambah lagi dua. Ma'an nabiyyin bersama nabi-nabi, was-siddiqin dan orang-orang siddiq, orang-orang yang benar-benar, wasyuhada dan orang-orang mati syahid. Hadis ni tambah lagi dua.
Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, kenapa Nabi letakkan at-tajiru, peniaga yang amanah, yang benar ini bersama orang mati syahid, as-siddiqin dan Nabi? Kenapa? Baik, tidak heranlah jika Nabi SAW menyamakan kedudukan peniaga yang amanah dengan kedudukan orang yang berjihad dan orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana sudah ternyata pada kita dalam pengalaman hidup bahawa jihad itu bukan sahaja seperti yang sudah terkenal di medan peperangan sahaja, bahkan dalam bidang ekonomi juga. Mana kalau di dalam peperangan dia jihad menentang musuh-musuh, dalam ekonomi dia berjihad melawan hawa nafsu dia daripada tipu orang. Kena lawan nafsu, memang suka tipu, yang kita tu rugi ya. Dia tahu dia tak beli. Datang 5 orang dah nak beli, tapi bila hang cerita, dia kata tak jadi beli. Hang nak cerita lagi. Jangan cerita, biar mampu beli. Nafsu duk kata kan, nafsu. Nafsu dia nak cepat, dia nak kaya cepat. Nah, jadi kita duk lawan dia, tak boleh, aku kena amanah. Biar dia orang tak beli pun, sampai tu masa adalah orang beli. Kena lawan dia, tu nama dia jihad. Tadi jihad menentang musuh, yang ni jihad melawan hawa nafsu. Dua-dua tu jihad. Sebab tu Nabi sebut at-tajiru al-aminu as-saduq ini, dia mati nanti bangkit bersama-sama dengan orang mati syahid, sebab yang ni berjihad melawan musuh, yang ni berjihad melawan hawa nafsu. Tengok nah, sebab tu dia letak sama. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, mengapa para peniaga itu dijanjikan dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala serta diberikan pahala yang utama di akhirat kelak? Tidak lain dan tidak bukan ialah kerana dalam perniagaan itu biasanya manusia tergoda oleh sifat tamak dan ingin mendapat keuntungan yang besar dengan apa cara sekalipun. Itu masalah dia, nafsu dia. Oleh itu, sesiapa yang berdiri di atas landasan yang betul dan amanah, maka dia seperti seorang mujahid yang telah menang dalam peperangan menentang hawa nafsu, dan berhaklah dia mendapat kedudukan para mujahidin juga. Seperti dimaklumi, urusan perniagaan seringkali menenggelamkan ahli perniagaan ke dalam urusan mengira modal dan keuntungan. Modal banyak mana untuk duk kira perkiraan dia tu, memang kira orang menjaga ni. Baik, tengok, pernah berlaku satu peristiwa ketika zaman Rasulullah SAW. Ketika baginda SAW sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Contohlah khutbah di mimbar tu. Tapi mimbar Nabi tak ada tinggi dulu. Baik, kedengaran suara riuh rendah satu kabilah perniagaan yang baru sampai. Barang baru kan? Barang baru lah kuah. Sehingga jemaah keluar daripada masjid sedikit demi sedikit untuk menyambut kedatangan mereka, sehingga mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkhutbah bersama-sama beberapa sahabat. Tinggal berapa orang dengar khutbah, hak lain pergi keluar nak beli barang masa Nabi khutbah. Maka turunlah ayat Al-Quranul Karim yang mencela perbuatan mereka itu dalam surah Jumaat, ayat akhir sekali. Nah, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul Azim. Surah Jumaat ayat 11, ayat akhir kali. Maksudnya, dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya, pergi tengok orang menjaga, pergi tengok orang berhibur, dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar khutbah. Katakanlah wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Tu zaman Nabi tu lari keluar. Waktu Nabi duduk tengah khutbah, dia keluar. Nah, lepas tu dah ala, lepas ditegur tu. Kita tak keluar. Khatib khutbah kita buat apa? Tidur. Adik-adik ya. Orang suruh dengar khutbah. Dah kita malam-malam maghrib pun tak sempat sangat nak dengar kuliah. Khutbah 15 minit pun hanyut.
kosong, tak ada apa lah kita ni. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab itu bila dengar khutbah, handphone jangan buka. Kalau boleh jangan bawa terus handphone. Kalau nak juga takut nak telefon bini ke apa-apa, tak dalam kereta lah. Letak tempat tak nampak lah, takut orang katok pula nanti. Tak atas cushion gitu, katok dengan orang lah pula. Takkan aku nak ajak semua tu. Sebab kalau kita bawa nanti dia nak pegang. Hai, tak apa Ustaz tu nak tulis khutbah duk kata apa? Tulis. Tak payah tulis, nanti lepas tu hampir snack dia tu baca. Kalau dia baca khutbah lah, kalau macam aku harakam. Nah, tuan-tuan, apa duk tulis pula kan? Tu imam pun tulis. Ada masjid, tu imam duduk depan kali, keluar handphone tulis. Tak dapat pahala Jumaat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sesiapa yang bermain-main dengan handphone difatwakan seperti ada hadis Nabi sebut bermain dengan anak-anak batu. Tak dapat pahala Jumaat. Solat Jumaat tu sah lah kalau cukup rukun syarat dia. Hak pahala apa? Pahala menghapuskan dosa 10 hari tu. Antara Jumaat dengan Jumaat 7 hari, tambah lagi 3, 10 hari. Dosa kecil dihapus, tak dapat. Sebab apa? Duk tulis dengan handphone. Jangan letak dalam poket. Silent kan dia, senyap. Dengar khutbah, tengok khutbah. Dia baca ke, dia ceramah ke, tengok. Nah, ni dah. Ni seorang sama ni. Khatib di atas dia tahu lah. Apa tak dia apa naik atas. Apa tengok bawah. Nah. Kalau kata ada senapan tembak tu. Tak, kita duk khutbah, dia boleh duk kok ni. Geram nak locot tongkat tu. Tak payah naik duk atas. Tuan-tuan. Sebab tu bila pesan dah, jangan bercakap-cakap ketika khatib berkhutbah. Beri Islam suruh kita beri perhatian. Biar khatib tu semangat. Dia bukan 15 minit, 35 minit. Ni tengok ni tidur, ni duduk gaul kaki. Barakallahu li wa lakum bil Quran. Perasaan tu lain. Tak payah naik atas. Contoh tak pernah naik, contoh tak tahu. Yang jadi cikgu tahu. Yang jadi cikgu tahu, walaupun cikgu tak pernah naik khutbah, tapi dia tahu. Kalau dia mengajar dalam kelas, pelajar memang dia rasa meluat tengok. Rasa geram. Tuan-tuan. Nah. Sebab tu disuruh bagi perhatian bila khatib khutbah. Jangan duk melilo kata, kepala tengok. Oh, dia nampak kita semangat dengar dia duk khutbah. Baru dia semangat. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati saya macam tu nah. Okey. Jadi jangan tidur. Ada kalau khutbah yang Pulau Pinang punya, khutbah yang Pulau Pinang, dia punya mukaddimah dia. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib nak berpesan yang pertama sekali, janganlah kita melakukan perkara-perkara yang melalaikan kita daripada mendengar khutbah, seperti bermain-main dengan handphone, seperti tidur. Dia akan cerita satu-satu sebelum dia khutbah. Nah, kalau hak Pulau Pinang punya. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Barang siapa yang dapat menetapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh takwa dan lidahnya sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak duduk bersama-sama orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmatnya yang terdiri daripada para nabi, para siddiqin dan orang-orang syahid. Baik, oleh itu kita nak habis ya, sampai sini nah. Oleh itu kita perlu mencontohi sifat Nabi SAW dalam urusan perniagaan. Nak niaga kena contoh Nabi, apa pun kena contoh Nabi. Sebagaimana baginda SAW mengambil berat soal kerohanian. Kemudian baginda SAW membangunkan masjid di kota Madinah atas dasar takwa dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, supaya masjid itu menjadi tempat pertemuan untuk beribadah. Jadi menjaga juga hak rohani, jangan lupa. Menjaga tu hak material, hak rohani tu.
Nah, maknanya Nabi ni sebut masjid ni, makna hak niaga jangan lupa lah masjid. Jangan lupa masjid. Kalau boleh niaga sampai pukul 6, pukul 7 sudah malam-malam tu pi masjid dengar kuliah. Jangan lupa yang tu. Ni niaga 24 jam ni, niaga ni tak sempat nak pergi masjid. Jumaat macam tadilah, datang tu imam khatib dah turun nak solat lah. Kadang tu sampai nak rukuk pun dah, sibuk niaga ni. Jangan. Nah, jangan. Kalau nak untung dunia akhirat, jangan buat macam tu. Dia kena ada rohani dan kena ada masjid semua. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Di samping menjadi tempat menuntut ilmu pengetahuan, jangan lupa belajar. Malam-malam ni mengaji lah. Tak boleh tiap-tiap malam pun seminggu 3 kali sekurang-kurang ada akidah, ada fiqh, ada tasawuf. Ngaji lah. Buatlah kok mana cerita pun kena ada. Mengaji ilmu ni. Menjadi pusat dakwah Islam dan seterusnya menjadi pusat pemerintahan negara. Di samping itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang ekonomi negara dengan membina satu pusat perniagaan khusus untuk orang Islam yang tidak dikuasai oleh orang Yahudi. Pasar Islamnya, Yahudi tak campur. Seperti yang pernah dilakukan oleh Bani Qainuqa daripada kaum Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa dia ada pasar dia. Nabi buat pasar Nabi. Sampai pergi Madinah, ada orang tunjuk Suq An-Nabi, pasar Nabi, dekat saja, dekat hotel-hotel tu. Baik, dalam hal ini Rasulullah SAW sendiri telah menetapkan peraturan dan garis panduan untuk berniaga. Okey, tengoklah hak niaga yang pertama, tiada unsur penipuan. Niaga niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada langsung unsur penipuan dalam berniaga. Macam mana kata tipu tu banyak lah tuan-tuan. Ni saya nak sebut lah. Sebut dah sebelum dia berani sebut mula. Kita akan sebut banyak kali. Contoh penipuan ni. Kalau kita menjaga ikan contoh. Contoh menjaga ikan. Jaga ikan di pasar malam biasanya. Kalau kat pasar tu dia jarang buat tu, dia jual kilo. Hak tu mungkin dia tipu kilo. Hak di pasar malam ni biasanya, saya tak pergi pasar malam lama tuan-tuan. Saya pergi pasar malam dah ni. Pasar malam dah pergi juga lah. Geram. Ataupun pasar hari. Pasar hari. Nak tunjuk pun tak ada benda ni. Tunjuk ni boleh tak? Tak boleh. Pinggang tu lah. Macam ni lah, ni pinggang lah. Dia tangkuk itu kan jadi tinggi tu. Tadi kan rendah, dia tangkuk, wah dia tinggi. Dia tinggi. Bila tinggi dia letak ikan situ. Bila letak ikan dia nampak lagi tinggi. Bila nampak tinggi tu dia lagi nampak banyak lah. Dia nampak banyak sebenarnya. Sebenarnya sikit. Sebab kau nampak tinggi, sebab yang ni dia sudah, orang Bali kata kapuh, double. Dia double situ, tinggi. Hak bagi nampak tinggi ni lah orang menarik tengok, oh banyak juga ni, berapa ni? Dia menarik sebab banyak tu lah. Kan, kalau dia buat piringnya nipis letak, orang nampak sikit, oh tak boleh lah, tak menarik lah. Bila dia kapuh itu, nampak tinggi, oh menarik. Ni berapa? Tanya. Tu pun kira tipu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu juga dikira satu penipuan. Sebab dia buat macam tu untuk menarik perhatian pembeli, bagi nampak banyak, sedangkan benda tu sikit saja. Kalau dia buat satu pinggang gitu, sikit je. Bila dia kapuh dua, nampak tinggi, nampak banyak. Tipu. Aku tipu. Apa kata? Sudin. Contoh, tuan-tuan, jangan buat. Hak promosi itulah panggil. Promosi betul tak apa, hak tipu tu masalah. Promosi lain. Bila tengok hak tu tak macam promosi tu pun, promosi tu tipu. Tidak boleh ada sebarang penipuan dalam perniagaan. Kalau tengok hak geng jual laptop, tengok Shopee, pernah masuk Shopee ya, ke hari-hari. Jangan lupa sebelah. Hari ni apa sebelah? Malam ni. Jeng. Tengok laptop tu comel, dia semua gambar baru. Cuba sampai.
cala sana cala sini. Hak dia tunjuk tu hak baru, nampak bersinar, comel tu. Bukan hak tu jiwa kita. Tu. Datang hak stok, tak tahu macam mana hak tu macam ni. Mana hak kita tengok tu contoh sahaja, tapi hak kita beli lain. Itulah bahayanya beli di internet. Walaupun dia lebih murah, nak puas hati pergi kedai, walaupun dia mahal sikit, mahal tak banyak mana 100, tapi puas hati tengok pilih-pilih. Oh ni hujung ni rosak. Tak pilih lain pula. Kita boleh tengok sebiji-sebiji tu. Ni kita tak tahu macam mana. Tengok gambar tu sampai-sampai ya Allah. Silat beli. Tengok silat beli. Nah, tu nak kita. Allahu Rabbi. Baik, tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian. Tidak boleh ada sebarang penipuan. Tiada pengurangan di dalam menyukat timbangan. Tidak boleh dikurangkan. Tambah lagi lah orang Islam ni. Sukat sekilo, tambah lagi beberapa gram untuk bahagian sedekah ataupun hadiah untuk pahala. Tiada monopoli. Benda ni akan dibincang secara panjang dalam bab muamalah. Cuma sebutlah tiada monopoli. Monopoli tidak boleh ada. Monopoli, contoh kita kata okey, minggu depan harga gula akan naik. Dia kerajaan akan bagi tahu awal, minggu depan gula akan naik, contoh naik RM1 contoh. Mana hak minggu ni kita beli gula dengan harga lama lagi. Minggu depan dia akan naik lagi RM1 contoh. Maka kita pergi cari barang, cari gula. Tak ada. Pergi kedai ni, okey gula sudah habis. Habis pun dia masuk stok. Dia akan buka minggu depan. Dia nuh cari, pergi kedai ni tak ada, pergi kedai ni tak ada. Gula habis. Tu nama dia monopoli. Dia menyimpan barang dagangan dia dengan tujuan untuk dibuka, dijual pada waktu harga tinggi. Tu nama dia monopoli. Tak boleh ada dalam Islam ni. Kita kena jual, biar habis pun stok tu. Minggu depan naik harga baru, tak apa kita beli baru, jual harga baru. Ni kan kita beli harga lama, jual harga lama. Tapi kita nak untung tu nafsu kata simpan. Minggu depan. Tu dah munah niaga dah. Tinggal okey tu. Tapi lembu tak boleh buat. Boleh buat lembu itu. Monopoli. Boleh ke? Hak jenis jual lembu ni tipu apa? Tipu tahun. Musim korban dia 4 hari. 10 Zulhijjah mula, habis 13. Lembu tu tak cukup umur seminggu dia tak jual lah. Yalah. Sebab masa ni mahal lembu tu. Soal korban ni mahal lembu. Kalau dia tak jual, nak jual lepas korban, harga murah balik lah. Maka dia jual tipu tarikh, tipu tahun. Tipu umur. Macam lah tuan-tuan, kalau jenis tak ngaji, dia akan buat apa sahaja untuk dapatkan pulus. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab tu orang Islam tak boleh tipu, kena amanah. Lembu beranak tanda, buat surat tarikh apa dia, sijil lahir, ada sijil lahir, dia bukan belah lembu, dia beli. Hak belah lembu lahir buat sijil hari Isnin 29 hari bulan 9 2021 contohlah. Dia akan cukup umur 2 tahun tu bila? Tanda. Sampai cukup umur, jual untuk orang buat korban, untuk orang buat akikah. Tak sampai umur, jangan jual. Tu nama dia Al-Aminu As-Saduq. Dia amanah. Orang tak tahu, dia tipu boleh. Orang tak tahu, tapi dia tak tipu. Sebab dia Al-Amin. Nak jumpa macam tu. Baik. Dalam sejarah juga telah diceritakan kisah para sahabat. Sikit lagi dan dalam sejarah juga telah diceritakan kisah para sahabat Nabi SAW yang pakar dalam bidang perniagaan, perindustrian, pertanian dan pelbagai jenis urusan yang lain. Apabila berlaku sebarang masalah, mereka dengan segera bertanya kepada rakan-rakan yang lain. Jika terdapat apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW yang telah mereka tertinggal atau terlupa, dan mereka yang telah mendengar pesanan daripada Nabi SAW disuruh menyampaikannya pula kepada yang lain.
Sahabat-sahabat yang tak sempat hadir majlis Nabi, tanya sahabat-sahabat yang hadir, takut ada ilmu yang tak sampai. Lebih-lebih lagi bab menyaga ni. Kalau ada satu info baru daripada Nabi Muhammad tentang menyaga, depa nak tahu. Sebab takut depa buat salah sampai tahap tu. Kita mengaji apa pula? Bab menyaga, bab agama, bab muamalat, bab menyaga, mengaji apa pula tak tahu pun kata ada bab muamalat dalam agama. Pergi menyaga lah. Tuan-tuan. Macam mana tu? Macam mana tu nak cerita dia. Sebab tu Umar Al-Khattab dia tidak akan mengeluarkan lesen. Zaman dia lah, dia tidak akan mengeluarkan lesen untuk berniaga kepada peniaga yang tidak kursus ataupun tidak belajar bab muamalat tentang perniagaan. Dia tak akan bagi lesen. Hari ni mana ada syarat nak dapatkan lesen niaga kena mengaji bab muamalat? Ada. Sebab tu dia menjaga tapi tak reti apa bab muamalat ni. Baik, kaum Ansar pada umumnya adalah petani yang suka menanam pokok kurma. Manakala kaum Muhajirin pula kebanyakannya ahli perniagaan. Ansar Madinah mereka ni petani. Hak yang Mekah, hak di hijrah kebanyakan businessman. Contohnya Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu daripada kaum Muhajirin, yang mana saudaranya pernah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad Al-Ansari, menawarkannya sebagai hartanya dan rumahnya, serta disuruh memilih salah seorang daripada isterinya untuk ditalakkan dan dikahwinkan dengan Abdul Rahman. Macam itulah sahabat Ansar. Nabi ni dia banyak. Masa tu belum turun lagi ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Hak kita bini sampai 4 tu tak turun weh. Depa isteri ramai sampai 10 pada belah-belah pada. Jadi cerai seorang, nikah, kahwinkan dengan sahabat-sahabat Muhajirin yang datang ke Madinah. Dan bukan dia pilih sendiri, bukan si suami itu pilih sendiri. Dia suruh Al-Muhajirin ini pilih bini dia nak mana. Saya pilih nak mana. Bukan dia tolong pilih, dia pilih dia ambil ni ni aku tak pakai sangat. Bagi hak kurang pakai. Hak ni tak boleh, ni pakai comel tak boleh bagi. Kalau kita lah. Sebab kita pilih sendiri dah, bukan suami tu pilih. Hak sahabat hak datang pilih nak mana. Hebatnya Ansar ni. Tuan-tuan, saya dah muslimat yang dirahmati, tapi Abdul Rahman ibn Auf dia tahu aku tak nak semua tu. Tak nak, aku nak satu. Tunjuk aku di mana pasar. Nah, untuk dia menjaga maka ditunjukkanlah pasar dia di tempat pasar Bani Qainuqa, dan dia berniaga di sana lah. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf memang terkenal lah, sahabat yang kaya. Dia mati tu Allah, harta dia tu bilang tak habis. Banyak nah. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan lain-lain lagi lah. Mereka juga businessman. Nah, bukan sahaja hebat dalam agama, tapi mereka terlibat dengan bisnes. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, itu mukadimah tentang galakkan Islam untuk umatnya berniaga daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ada syarat-syarat yang kita kena jaga, yang kita nak kena jaga bila kita ni berniaga. InsyaAllah kita akan sambung pandangan gereja pula berkenaan perniagaan. InsyaAllah minggu depan, dan kita akan masuk dua minggu lagi kita akan masuk perniagaan yang diharamkan. Niaga boleh digalakkan oleh Quran dan hadis, tapi bukan semua jenis perniagaan. Kita akan baca perniagaan yang diharamkan. Hak pandangan gereja saya rasa saya tak baca kok. Nah, kita baca sendiri. Kita akan baca perniagaan yang diharamkan insya-Allah minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Minggu sekali lagi minggu depan Imam Makmum. Sekadar itu dulu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.